Nama saya Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen Muar, kini penerima anugerah Nona Men's Inspiring Award. Mentor saya, ayah saya. Saya banyak belajar daripada dia. Dia merupakan salah seorang yang bekerja keras, bekerja kuat, tak pernah lupakan keluarga. Apabila saya kecil lagi, saya ingat apabila keluarga saya ni keluarga agak besar juga. Ayah memang akan bangun awal pagi, pukul 4-5 pagi untuk pergi ke Singapura sebab saya duduk di Johor Bahru untuk bekerja dan hanya akan balik lewat malam. Tetapi walaupun balik lewat malam, beliau tetap akan cuba cari jalan untuk luangkan masa untuk keluarga, dan apabila kita susah, ayah sentiasa akan bersama. Dan kadang-kadang apabila situasi kerja di Singapura tidaklah begitu stabil, kadang-kadang apabila dia susah, dia tidak akan tunjukkan pun kesusahan tersebut dekat keluarga, tetapi dia tetap akan cari jalan untuk terus bantu keluarga, dan saya tidak akan lupakan perkara tersebut sampai ke hari ini. So kalau selalu bila orang tanya bagaimana boleh ada sifat yang tidak ingin mengaku kalah atau kibarkan bendera putih, itu memang datang daripada ayah dan ibu lah. Pada tahun 2019, saya berjaya membentangkan 3 pindaan perlembagaan yang bersejarah yang akhirnya mendapat sokongan bipartisan secara konsensus di dalam parlimen, merentasi fahaman dan parti politik. Dan dalam saya merangka usaha untuk memida perlembagaan undi 18, canun 18 dan undi automatik, saya telah pun berjumpa dengan semua ketua menteri, menteri besar, ketua pembangkang, merentasi parti politik untuk menjayakan usaha ini. Dan alhamdulillah, buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, kerajaan yang tidak ada sokongan 2/3 berjaya meminda perlembagaan 3 kali untuk memperkasakan suara anak muda, bukan saja pada generasi pada hari ini, tetapi generasi-generasi yang akan datang. Sekaligus menambahkan 7.8 juta pengundi muda, memberikan iktirafan kepada suara mereka, meletakkan pola kuasa politik penentu hala tuju negara di tangan anak muda. Dengan itu menunjukkan kepada semua ahli politik, parti politik, tokoh-tokoh korporat, masyarakat bahawa anak muda perlu diberikan pengiktirafan yang khusus, dan mana-mana pihak selepas ini yang tidak mendengar rintihan anak muda bakal dikeluarkan daripada landscape keputusan negara, iaitu politik. Saya ingat itu perkara yang sangat penting kerana sebelum ini jarang sekali ada usaha rentas parti politik untuk menyatukan semua, meletakkan kepentingan negara di hadapan, dan pada masa yang sama to create the loudest and strongest political earthquake in Malaysia, iaitu melalui undi 18, di mana apabila semua orang tahu bahawa anak muda adalah penentu, tidak boleh ada mana-mana pihak yang menyisihkan suara anak muda lagi. Saya rasa perkara paling penting adalah untuk memasang niat yang betul. Kerana politik ni dunia yang agak mencabar, penuh rintangan dan cabaran, tetapi jangan sesekali kita rasa penat, lelah atau ingin mengibarkan bendera putih, kerana apabila niat tu berada di tempat betul, saya selalu percaya when the heart is in the right place, all will go well. So niat tu kena betul. Kerana walaupun kita tidak capai niat atau maklumat atau objektif kita dalam tempoh masa singkat, tetapi kalau kita tahu kita masih langkah ke hadapan sedikit sebanyak, kita rasa kita berada di kedudukan dan tempat yang betul. Tetapi kalau kita ingin mencari jalan pintas, jalan mudah, sanggup kompromikan perjuangan yang telah pun kita ceburi bersama, di situlah mungkin akhirnya kita hilang diri kita, maklumat kita, our sense of purpose and meaningful. So dalam bab ini, nasihat saya pertama, pasang niat betul. Kedua, kena biasakan berkhidmat. Dia politik ni bukan sekadar kita gubal dasar, tetapi pada masa yang sama untuk fahami denut nadi rakyat, untuk sentiasa turun padang, cari jalan untuk membantu. Dan jangan ingat proses bantuan ini hanya kita turun pergi rumah beri bantuan. Tidak, ada banyak cara lain. Sebagai contoh, apabila ada banjir di satu-satu kawasan, tidak cukup sekadar kita hanya pergi ketuk pintu, beri bantuan, balik. Tidak. Tapi kena fahami apa masalah keluarga tersebut. Ada berapa anak?
ibunya masalah apa, ayahnya masalah apa, anak itu pergi sekolah di mana, kalau pergi ke sekolah apa yang anak itu tiada. So apabila kita pergi ke rumah, bukan saja kita berikan bantuan, tetapi kita fahami atas ke bawah apa masalah keluarga tersebut dan cari jalan untuk bantu. Di situ kalau ada masalah internet, tulis surat, hantar dekat kerajaan dan hantar kepada Telekom Malaysia contohnya. Kalau tengok tiba-tiba lagi satu anak ada masalah kerana banjir tidak dapat untuk pergi ke sekolah, tulis surat kepada cikgu. Kalau ada lagi seorang anak yang mungkin mahasiswa ada masalah tiada laptop, cari jalan untuk dapatkan laptop walaupun mungkin ada masalah kewangan, tetapi boleh cari jalan. Tulis surat dekat semua tokoh-tokoh korporat, tolong ada satu keluarga ni, ini nama dia, ini perinciannya. So ini semua penting kerana orang ingat dalam budaya kita berkhidmat, dia hanya one off, touch and go, beri bantuan balik, tidak. Tetapi adalah untuk memahami, dengar ceritanya, kerana akhirnya walaupun mungkin kita ada kekurangan dana, but the least that we can do is to listen to their stories, untuk pinjamkan telinga untuk fahami masalah. Dan budaya khidmat itu sangat penting kerana jangan kita hanya ingat politik ini berkenaan kuasa, pangkat, di mana kita hilang hati untuk berkhidmat. Keluarga saya, ibu seorang pejabat cikgu, baru bersara tahun lepas. Ayah memang buat banyak kerja, construction worker, jadi orang yang jaga dekat apartmen, so ada banyak kerja. Tapi ibu tu memang the main breadwinner of the family. Di mana saya ingat apabila ada kegawatan ekonomi, ayah tiada kerja, ibu yang tidak mengeluh, memang cari jalan untuk tarik balik keluarga ke posisi yang lebih baik. Dan saya ada 4 adik-beradik, semua memang nakal yang agak luar biasa, khususnya diri saya. Saya ingat ibu saya ni memang tidak akan kibarkan bendera putih, tidak akan cepat mengalah walau apa pun rintangan yang terletak di hadapannya. Saya ingat ada salah seorang abang saya, dia teramat nakal, keputusan SPM-nya sedikit masalah, dan ibu saya ni memang dia tidak akan cepat mengaku kalah. Dia kata, saya tak nak nama abang saya ni, you can still succeed, jangan give up sekarang. So ibu saya ni, sebab kita tak adalah datang daripada keluarga yang berkemampuan atau yang kita kenal ramai orang, dia ambil bas daripada JB ke Kuala Lumpur untuk adakan temu janji dengan salah seorang pegawai MARA, kerana pada peringkat tersebut kita tidak ada wang yang mencukupi lah untuk bantu salah seorang abang saya ini untuk masuk ke institusi pengajian tinggi. So cara ibu saya dapat temu janji tersebut bukan melalui kenalan, tetapi ibu saya yang mungkin IT illiterate ini dapatkan lagi seorang abang untuk pergi online tanya macam mana nak dapatkan nombor telefon MARA. Yang nombor telefon dekat web page tu. Dulu internet bukan main slow lagi, so dapat tu je, call berkali-kali tak dapat. Tahulah kadang-kadang talian ni bukan main susah lagi, tapi je call non-stop sampai dapat, terangkan kedudukannya, apa yang berlaku. So pegawai tu ingat ibu saya duduk di KL, so kata datang esok pagi. Ibu saya lupakan semua benda, terus beli tiket bas, pergi ke KL awal pagi, tukar-tukar dekat masjid, terus pergi ke pejabat MARA. Bila pergi ke pejabat MARA, jumpa pegawai itu. So pegawai itu dengar cerita ibu saya datang daripada Johor awal pagi, naik bas berseorangan untuk bantu abang saya ni. Dia terus kenalkan kepada pegawai yang sepatutnya, dan one thing led to another. Dan akhirnya dapatlah bantuan bagi abang saya ini, dan alhamdulillah selepas itu abang saya keputusan resultnya teramat baik sampai dapat beasiswa yang jauh lebih tinggi, dan alhamdulillah saya berada di kedudukan yang sangat baik. Tapi itu bermula kerana cinta seorang ibu, ya, kasih seorang ibu yang tidak pernah kenal erti penat lelah, dan saya belajar itu daripada ibu saya. Kalau nak ceritakan satu persatu, pengorbanan ibu tu memang agak panjang, tetapi saya tidak akan lupa dalam apabila saya melalui pelbagai jenis rintangan dan cabaran, ibu saya sentiasa berada di sisi saya. Dan sebab itulah dia merupakan salah seorang superwoman. Dia memang, kalau cakap budaya berkhidmat tu, itu memang disematkan dalam hatinya, kerana beliau mengajar lebih 30 tahun sampai masa beliau bersara. Dan apabila beliau mengajar tu, boleh tanyalah anak muridnya panggil dia Umi, sebagai seorang cikgu. Kerana apabila ada keluarga yang susah,
beliau akan ajar tuition secara percuma bagi mereka. Kadang-kadang saya ingat tunggu dekat depan Petronas, tengok siapa anak-anak yang kecil-kecil kan kadang jual barang kat depan Petronas tu. Tanya kalau dia nak boleh datang ke kelasnya secara percuma setiap minggu. So I learn all of this from her. So dia memang takkan kenal erti penat lelah tu dan sentiasa cari jalan untuk berkhidmat.